Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sidang pendengar, tuan-tuan, guru-guru dan murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu untuk sama-sama kita mengingati kembali tentang peristiwa yang sangat penting di dalam Islam, yaitu peristiwa Ma'al Hijrah. Tuan-tuan yang dimuliakan, pertamanya, kenapa kita menyambut Ma'al Hijrah? Satu fakta yang perlu kita tahu, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut khususnya di Malaysia pada setiap awal Muharram ini, berlakunya hijrah Nabi bukan pada bulan Muharram tapi dalam bulan Safar, tapi disambut pada bulan Muharram. Di Malaysia khususnya pada tahun sebelum tahun 87 dulu, kita tak sambut lagi Ma'al Hijrah. Kita cuma sambut awal Muharram. Muharram salah satu antara bulan-bulan yang dirahmati, diberkati Allah ni. Sebelum tu kita cuma sambut Muharram. Muharram. Saya ingat lagi pada tahun 87, tak silap, 1987 ataupun 1986 itu. Masa itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Yusof Nur dan Pusat Islam, mereka telah buat satu program Ma'al Hijrah. Di situlah bermulanya Ma'al Hijrah. Dan samalah kebanyakan negara-negara Asia yang menyambut Ma'al Hijrah ni. Di sebelah-sebelah Arab, dia tak sambutlah Ma'al Hijrah. Tak sambut Ma'al Hijrah ni. Malaysia, Indonesia, Thailand dan kawasan-kawasan Asia kebanyakan sambut Ma'al Hijrah. Baik. Sebelum saya melanjutkan untuk kita mengambil iktibar pengajaran daripada kisah Ma'al Hijrah ini, Ma'al Hijrah ini ialah satu tahun yang kita guna pakai tahun Hijri ataupun kalender Islam. Ya. Dulu Islam belum ada satu kalender yang khusus. Semasa zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bermulalah di sana cadangan nak buat satu kalender yang khas, takwim yang khas untuk Islam. Sebelum itu guna kalender Rom. Rom ada kalender, kalender Julian. Kalender Julian yang diasaskan oleh Julius Caesar. Julius Caesar apa? Baik. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil pembesar-pembesar bermesyuarat nak bincang macam mana cara kita nak buat satu kalender Islam, takwim Islam. Sebab berlaku konflik, berlaku salah faham di antara arahan-arahan kerajaan masa itu. Bila tidak ada tahun, bila sampai arahan contohnya 7 hari bulan 8, tahun tak ada.
Jadi berlaku kekeliruan. Jadi Sayyidina Umar bersama pembesar-pembesar mesyuarat macam mana kita nak buat. Dan apakah penanda aras kita nak mula tahun Islam tu daripada mana? Daripada peristiwa mana? Jadi dia bermesyuarat lah. Sama ada nak mula daripada tarikh Nabi dilahirkan, situ bermula tahun Islam, ataupun nak mula daripada hari kebangkitan, mab'asihi, hari diutuskan, hari dilantik Nabi sebagai Nabi, ataupun hari penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sahabat-sahabat daripada Mekah ke Madinah, ataupun hari kewafatan Nabi. Jadi ada 4 di situ. Event yang mana nak pilih sebagai permulaan, titik permulaan tahun Islam itu. Sama ada daripada maulidihi, mab'asihi, ataupun hijratihi, ataupun wafatihi. Ada 4, nak pilih yang mana satu. Nak letak permulaan tahun Islam. Jadi setelah berbincang antara sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka pun memilih hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun ataupun permulaan tahun Islam. Mereka tak pilih hari lahirnya Nabi, tak pilih hari diutuskan Nabi, mereka tak pilih. Begitu juga hari wafatnya Nabi, mereka tak pilih. Takut-takut nanti sambut tahun baru dengan kesedihan pula. Sebab hari wafat Nabi jatuh pada hari wafat Nabi. Jadi tak mahu macam itulah. Jadi mereka pilih hari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan tahun hijrah. Maka diguna pakailah sampai sekarang ni tahun hijrah yang bermula daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sehingga kesudahannya. Baik, sidang pendengar, guru-guru, murid-murid yang dirahmati Allah. Hijrah ini adalah salah satu daripada peristiwa yang penting di antara sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting. Dan sepatutnya ibu bapa adalah orang yang pertama yang lebih layak untuk menceritakan kepada anak-anak tentang kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, adibu auladakum salasata khisal. Ajarilah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, hubbun Nabi, kasih kepada Nabi. Hubbu ahli baitih, kasih kepada keluarga Nabi. Tilawatul Quran, lazimkan membaca Al-Quran. Jadi ibu bapa adalah orang pertama selayaknya mengajar dan menceritakan ataupun buka platform-platform yang ada, YouTube ke apa ke, bagi anak-anak tengok sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah perjalanan dakwah, pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena ceritakan kepada anak-anak pengorbanan, perjalanan, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sidang pendengar, guru-guru, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Malam Hijrah ini kita sambut setiap tahun. Kita dengar guru-guru, ustaz-ustaz akan bercerita dalam kelas tentang peristiwa hijrah. Kita selalu dengar lah, cuma di-refresh balik, diulang-ulang.
Ma'al hijrah ini adalah satu turning point, satu titik permulaan kepada kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kejayaan atas perkembangan Islam, pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok daripada awal, daripada 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat berada di Mekah dengan susah payah dia nak mengembangkan Islam, cuma beberapa orang saja yang ikut. Mereka yang digelar sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal yang menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di pulau, mereka diseksa, siapa yang ikut Nabi Muhammad, macam-macam ujian dan rintangan. Allah tangguhkan kemenangan, kejayaan selama 13 tahun. Kesabaran yang ada pada Nabi Muhammad SAW, bahkan diceritakan Nabi Muhammad dan keluarganya pernah di pulau selama beberapa bulan, daripada makan dan minum, daripada masyarakat, semata-mata nak mengembangkan agama Islam. Guru-guru, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita dapat relate, kita dapat hubungkan, kita dapat tengok bagaimana pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, dan hasil natijah daripada pengorbanan ini. Pertama kita lihat ialah hijrah ini adalah satu perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, hikmah daripada perintah ini adalah kejayaan terbinanya sebuah daulah di Madinah, kerajaan pertama. Itu adalah hikmahnya. Pengorbanan ini hasilnya ialah kejayaan untuk murid-murid, pelajar-pelajar. Ketahuilah bahawasanya kejayaan perlu ada pengorbanan. Setiap kejayaan perlu ada pengorbanan. Mana mungkin kejayaan tercapai tanpa ada susah payah, dengan senang-senang saja dapat kejayaan. Macam sekarang, keadaan sekarang, PDPR, cikgu-cikgu kadang-kadang sampai ke malam cari bahan untuk disediakan kepada pelajar-pelajar. Malangnya ada murid yang tidur, tak ambil berat, tak ada rasa nak berjaya langsung. Ini juga satu bentuk hijrah, daripada malas kepada rajin, daripada susah kepada berusaha nak mudah nak kejayaan. Penghijrahan daripada tak tahu kepada tahu, semua kena ada pengorbanan. Jadi mereka-mereka yang berjaya, yang sanggup masuk online yang cikgu-cikgu buat, masuk Zoom, masuk Google Meet dan macam-macam platform yang cikgu-cikgu usahakan. Malangnya ada murid-murid yang tak, ada yang langsung tak bagi respon. Jadi tidak ada rasa nak hijrahkan diri untuk lebih berjaya. Jadi semangat hijrah itu, ini yang lebih penting kita nak terapkan dalam diri supaya hasilnya ialah kejayaan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, saya juga ingin saya teringat kepada satu kisah juga di dalam hijrah semasa sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi bersama seorang sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika mana mereka berdua di Gua Sur. Di dalam gua yang kecil,
Nabi tidur di atas reba, Sayyidina Abu Bakar tidur di atas reba, Nabi Muhammad tidur di atas reba Sayyidina Abu Bakar. Okey. Dan ada satu lubang, Sayyidina Abu Bakar nampak, Sayyidina Abu Bakar tutup lubang itu dengan kaki dia. Sampailah diriwayatkan ular keluar daripada lubang tu mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Ada setengah riwayat menyebut kalajengking. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak gerak pun, tak kejutkan pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai tahap Nabi rasa basah atas dia apa? Air mata jatuh sebab Sayyidina Abu Bakar menahan kesakitan daripada gigitan ataupun patukan ular tu. Nabi tanya, Bakar, apa hang tak gerak aku? Sayyidina Abu Bakar jawab, mana mungkin kasih Allah aku nak gerak. Tak sanggup dia nak gerak. Dia sanggup tahan sakit untuk kekasih Allah ni. Tengok pengorbanan dan satu pengajaran bagaimana kawan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hebatlah. Jadi kita pun sama. Pelajar-pelajar nak cari kawan. Pengajaran kita boleh ambil pengajaran. Nak cari kawan yang boleh membantu dari segi pelajaran, dari segi akhlak. Semua tu kena tengok. Itu memberi satu gambaran kepada kita cara nak cari kawan yang boleh membawa kita kepada kejayaan. Kadang-kadang Ustaz tengok dalam grup WhatsApp, Allah sedih. Sembang sama-sama kawan yang tak ada unsur pelajaran langsung. Sembang bukan. Sepatutnya kawan ni bantu antara satu sama lain macam mana nak berjaya, mana kita nak buat discuss ni untuk pelajaran. Itu pentingnya kawan. Jadi daripada Ma'al Hijrah, daripada kisah ini, kita boleh tengok bagaimana kawan ini membantu antara satu sama lain. Jadi antara juga pengajaran ialah tawakal. Ya, tawakal seperti mana yang berlaku bila di Gua Sur itu. Dalam Gua Sur, Nabi menyelamatkan diri daripada musuh musyrikin. Dia cari-cari, sampai dah di gua tu. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ada dalam tu, tapi dia pun boleh tak tahu dengan sebab ada sarang merpati, ada sarang labah-labah. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan puak musyrik yang cari itu dah ada di tepi gua tu je. Tapi hasil daripada tawakal yang sungguh-sungguh, berserah diri selepas usaha, maka itulah hasilnya. Begitulah juga untuk pelajar-pelajar. Kita ada usaha, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ada gabungan usaha dan tawakal ini hasilnya seperti mana yang ditunjukkan di dalam kisah Ma'al Hijrah ini, kejayaan. Ya. Kejayaan membina sebuah daulah Islamiah yang pertama di Madinah. Seterusnya kejayaan sampailah Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Jadi saya boleh simpulkan di sini daripada kisah Isra Mi'raj, daripada kisah Ma'al Hijrah ini, satu pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hasil dari pengorbanan ini kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan Islam. Susah payah selama 13 tahun, hasilnya Islam berkembang. Dan kasih sayang, sikap kasih sayang Nabi telah tunjukkan bersama sahabat-sahabat yang
taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sikap tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala selepas semua usaha telah dilakukan. Contohnya kita sekarang dalam pandemik ini, kita ikut SOP, patuh segala peraturan SOP yang ada, dan akhirnya kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat insya-Allah. Akhirnya saya mohon maaf ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selamat, jauh daripada wabak, dan sembuh untuk sahabat-sahabat, mereka-mereka yang dijangkiti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.